Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Allahumma adfa'anna al-waba' wal ghala wal riba wal zina wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasatan wa an sa'ir biladil muslimina amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Saudara, apa khabar? Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat ilahi. Sekali lagi dengan izinnya dapat kita dipertemukan menerusi program Minda Imam Besar musim yang kedua yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam dan Adat Rasam Melayu Pahang. Untuk musim yang baru, seperti biasa kita menggunakan kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat, ataupun tajuk asalnya dalam bahasa Arab At-Tazkirah fi Ahwal Mauta wa Umur Al-Akhirah, sebuah kitab karangan Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi ataupun Imam Al-Qurtubi, seorang ulama yang tersohor pada era tahun 600 Hijrah, bermazhab Sunni Maliki, paling terkenal di dalam bidang tafsir, menerusi tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran sebanyak 20 jilid. Beliau merupakan seorang ulama yang berasal dari Spanyol, atau lebih tepat lagi di Cordova, dan dia menghembuskan nafas terakhir dan disemadikan di Mesir, di Almenia, di sebelah timur Sungai Nil, dalam usia 59 tahun. Dan kita sedang membahaskan kitab beliau ini. Alhamdulillah, kita telah sampai kepada bab yang hampir dengan suasana hari kiamat. Hari ini juga saudara, 18 hari bulan November, hari Rabu, persamaan 2 Rabiul Akhir tahun 1442 Hijriah. Kita masih lagi berada dengan bencana non-alam yang berskala international, dan tanpa kita sedari hari ini genaplah 245 hari, atau lebih tepat lagi genap 8 bulan sejak daripada 18 Mac tahun 2020 kita berada dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP ini. Dan bagi kita khususnya di Pahang, Kelantan, Sarawak dan Perlis, dan berada pada hari ke-161 pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun Recovery Movement Control Order yang telah pun bermula pada 10 Jun yang lalu dan akan tamat pada 31 Disember hujung tahun ini. Kita bawa hari ke-161, artinya ada tinggal 43 hari lagi. Adapun bagi saudara-saudara kita di negeri-negeri lain, di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan juga Terengganu, sekarang ini sedang menjalani PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, yang telah bermula daripada 9 November sehinggalah 6 Disember nanti, maknanya ada lagi 18 hari. Kita berharap seperti biasa masyarakat dapat terus mengamalkan normal dan juga kelaziman baharu dalam kehidupan seharian dan berusaha sehabis daya untuk mematuhi tata cara pengendalian piawai ataupun SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Baik, pada yang di kitab, buka muka surat 508. Kita akan membahaskan bab yang ke-10, iaitu babu maja'a fi syi'aril mu'minin 'ala sirati. Bab, bahasa mudahnya titian sirat. Titian sirat. Muka surat 508. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang diertikan sebagai sirat? Secara bahasa, secara etimologi, sirat bermakna jalan yang lurus dan juga jalan yang terang. Adapun dari segi peristilahan, sirat adalah jambatan yang terbentang di atas neraka Jahanam yang akan dilalui oleh semua manusia ketika nak menuju ke syurga.
Wujud atau tidak sirat ini? Sebab kita faham ada di kalangan ustaz-ustaz yang membawa satu teori-teori baru mengatakan no such thing. Sirat ini tidak ada, macam mengarut ataupun dalilnya tak berapa kuat. Kita akan bincangkan pada hari ini tentang sirat berdasarkan dalil-dalil tentang kewujudan sirat itu sendiri. Secara umumnya landasan keyakinan tentang wujudnya sirat adalah berdasarkan ijma' para ulama ahli sunnah wal jemaah yang bersumberkan daripada dalil-dalil yang akurat daripada Al-Quran dan juga sunnah. Apakah dalil-dalil Al-Quran? Di antara ulama yang berhujah, mereka menggunakan hujah daripada surah Maryam ayat ke-71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun dari kamu melainkan akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah satu kemestian yang telah ditetapkan. Surah Maryam ayat 71. Diriwayatkan daripada kalangan sahabat, antaranya Ibnu Abbas, Ibn Mas'ud, Ka'ab al-Ahbar dan beberapa orang lagi, mereka mengatakan yang dimaksudkan dengan wariduha, iaitu orang akan mendatangi neraka itu adalah melalui satu titian yang kita panggil sebagai sirat. Dalil daripada sebuah hadis, "Tsumma yu'ta bil jasri fayuj'alu baina dhahra jahannama." Qulna ya Rasulullah wa mal jasru. Kemudian Nabi bercerita, didatangkan satu jambatan, lalu dibentangkan di atas permukaan neraka Jahannam. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bentuk jambatan itu? Qala madhadatun mazillatun. Baginda jawab, jambatan itu licin dan boleh menggelincirkan. Alaihi khatatifu wa kalalibu wa hasakatun mufaltahatun. Dan di atas jambatan itu terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang hujungnya bengkok. Laha syaukatun uqaifa'u takunu binajdin yuqalu lahas sa'danu. Dan ianya bagaikan pokok berduri yang banyak terdapat di Najd yang dikenali dengan Sa'dan, pokok Sa'dan. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi daripada hadis ini kita boleh dapat gambaran awal. Nabi menyebutkan 3 sifat titian sirat. Pertama, madhadatun mazillatun, licin dan boleh menggelincirkan. Kemudian khatatifu wa kalalibu wa hasakatun mufaltahatun. Di atasnya ada besi-besi pengait dan kawat berduri yang hujungnya bengkok. Ini macam kawat PKPD lah agak begitu rupa. Yang ketiga, Nabi menyebut syaukatun uqaifa'u takunu min najdin yuqala laha sa'dan. Dan dia bagaikan pokok berduri. Sifat jambatan itu. Para ulama memberikan beberapa penjelasan tambahan. Dalam hadis, sirat disebutkan dia memiliki cangkuk-cangkuk yang besar, yang mana cangkuk ini akan mencangkuk siapa saja yang melalui titian itu. Wa yudrabu jisru jahannam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akunu awwala may yujizu wa du'aur rusuli yauma idzin Allahumma sallim sallim. Nabi cerita, dan dibentangkanlah jambatan di atas neraka Jahannam. Akulah, kata Nabi, orang pertama yang akan melaluinya. Doa para rasul yang di belakang ketika melalui jambatan itu, mereka mengucapkan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah saya, ya Allah selamatkanlah saya. Wa bihi kalalibu mithlu syauqis sa'dan amara'aitum syauqas sa'dan qalu bala ya Rasulullah. Dan pada titian sirat itu terdapat pencangkuk-pencangkuk seperti duri pokok sa'dan. Lantas Nabi bertanya, wahai sahabat, pernahkah kamu melihat pokok Sa'dan ini? Sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, of course kami pernah tengok ya Rasulullah.
Nabi menyambung, qala fa innaha mithlu syauki sa'dani ghaira annaha la ya'lamu qadra 'idhamiha illa Allah fatakhtafu an-nasa bi'amalihim. Maka ia seperti duri pokok sa'dan, tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Maka ia akan mencangkuk manusia mengikut amalan mereka nanti. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ada beberapa sifat yang lain disebutkan oleh ulama. Kata ulama bahawa sirat tersebut lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, lebih panas dari bara api, sangat licin dan boleh menggelincirkan. Pandangan ini diberikan berdasarkan kepada beberapa riwayat. Sama ada riwayat yang disandarkan secara langsung kepada Nabi SAW ataupun kepada para sahabat Nabi, tetapi dihukumkan sebagai marfu'. Sebab seperti yang kita sering dah beritahu, para sahabat tidak mungkin bercakap atau memberi pendapat dengan dasar ijtihad pribadi mereka tentang sesuatu yang gaib, melainkan perkara tersebut mereka pernah dengar daripada Nabi SAW. Dan Abi Sa'id berkata, sampai kepadaku khabar bahawa sirat itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Disebutkan halus daripada rambut, tidaklah macam orang Melayu ada pula hadis lain, orang Melayu rambut belah pula 7. Wallahualam, minat nombor 7. Jadi setelah kita mengamati dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama, maka kita boleh meringkaskan bahawa sifat dan bentuk sirat ini ada beberapa yang boleh kita berikan kesimpulan mudah. Pertama, ingat, sirat amat licin sehingga sangat mengkhawatirkan. Siapa saja yang lalu mungkin terperosok, terpleset, jatuh ke dalam neraka. Yang kedua, sirat itu boleh menggelincirkan. Beza. Para ulama telah menerangkan maksud menggelincirkan iaitu dia menyebabkan kita bergerak daripada kanan ke kiri, kanan ke kiri, bagai berjalan atas ice skating lah, seolah-olah begitu. Di atas ais beku, licin, ataupun lantai yang berlepas mop, licin ke kanan ke kiri, yang mana kita tidak ditarik, tetapi disebabkan ketergelinciran itu. Yang ketiga, sirat itu memiliki besi pengait yang besar. Besi itu pula penuh dengan duri, hujungnya bengkok, dan ini menunjukkan bahawa siapa yang terkena dengan besi pengait ini, dia tak akan terlepas daripada grip atau cengkaman pengait itu, sebab dia ada duri. Kemudian yang keempat, kata ulama, sama ada kita terpleset ataupun tidak, kita tergelincir ataupun tidak, kita disambar oleh pengait ataupun tidak, semua itu sangat bergantung dengan level amal ibadat dan tahap keimanan kita masing-masing. Di dunia sekarang, banyak mana amalan kita, dia akan memberi kesan mudah ataupun tidak ketika melalui sirat itu. Tapi kalau di dunia, iman tak berapa kukuh, rapuh, ibadah tidak banyak bekalannya, maka possibility dia diganggu sepanjang perjalanan itu sangat tinggi. Yang kelima, kata ulama, sirat tersebut terbentang membujur di atas neraka Jahannam. Barang siapa terpleset ataupun tergelincir atau terkena sambaran daripada besi pengait, maka dia akan terus boleh terjatuh ke dalam neraka Jahannam. Itu yang kelima. Yang keenam, kata ulama, sirat tersebut sangat halus sehingga begitu sukar untuk meletakkan kaki di atasnya. Yang ketujuh, sirat tersebut juga tajam yang boleh membelah tapak kaki orang yang sedang berjalan di atasnya, kerana seperti yang kita maklum, apa saja benda yang halus, benda halus yang tidak boleh putus, maka benda itu juga akan jadi tajam. Benda juga akan jadi tajam. Itu kalau dawai penyangkut baju sekalipun, kalau tegang betul-betul, payah nak diputuskan. Itu pun tajam tu. Kalau bawa motor langgar, putus kepala. Putus. Yang ke-8, kata ulama, sekalipun sirat itu halus dan tajam, manusia tetap boleh melalui sirat tersebut kerana Allah
Maha berkuasa, boleh menjadikan manusia berjalan atas apa pun Allah Ta'ala boleh lakukan. Walaupun logiknya kita melihat macam mana nak berjalan di atas laluan sebesar rambut, sehalus rambut, tetapi sebab Allah punya arahan, tak ada masalah. Dan yang kesembilan, kata ulama, kesukaran untuk melihat sirat kerana kehalusannya ataupun kita akan terluka kerana ketajamannya, semua itu sangat bergantung sekali lagi kepada tahap iman kita dan kualiti ibadat kita semasa di dunia ini. Jadi bagi orang yang imannya bagus, bekalan amalnya pun bagus, cukup, maka dia walaupun laluan itu halus, Allah akan mudahkan bagi dia. Walaupun ianya tajam, boleh menyebabkan terluka, pun Allah Ta'ala boleh selesaikan. Ini pandangan para ulama. Mari kita melihat hadis-hadis tentang bagaimanakah keadaan manusia ketika melalui titian sirat ini. Hadis yang pertama adalah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa tursalul amanatu warrahimu fataqumani janabatai sirati yaminan wa shimala fayamuru awwalukum kalbarqi. Lalu diutuskanlah amanah dan juga tali silaturahim. Kedua-duanya berdiri di sebelah kiri dan kanan sirat. Orang yang pertama melaluinya ketika itu, mereka bagaikan kalbarqi, macam kilat, cup, begitu laju sekali. Qultu bi abi anta wa ummi ayu syai'in kamaril barqi. Qala alam tarau ila al-barqi kaifa yamur wa yarji'u fi tarfati 'ainin. Ketika Nabi sebut manusia akan berjalan sempantas kilat, lantas Abu Hurairah bertanya, demi bapa dan ibuku, maknanya dia bersumpah atas nama mak ayah dia, ya Rasulullah, ada ke benda serupa kilat? Ya Rasulullah, ada ke benda serupa ayu syai'in kamaril barqi? Apa benda yang macam kilat ini ya Rasulullah? Nabi pun jawab, tidakkah kamu pernah melihat kilat? Bagaimana dia lalu sekelip mata saja, pam, begitu saja. Maka begitulah lajunya orang yang meniti titian sirat. Ini golongan pertama. Summa kamari rih, summa kamari tayri wa syaddir rijali tajri bihim a'maluhum. Kemudian ada yang berjalan lajunya seperti angin, kata Nabi. Maksudnya taklah sepantas kilat, macam angin. Ada yang berjalan seperti burung, laju juga. Dan ada yang seperti kuda yang berlari kencang. Dan tajri bihim a'malahum. Dan mereka ini berjalan mengikut tingkat amalan. Sekali lagi, apa tahap amalan kita di dunia, tahap keimanan kita di dunia, begitulah akan memberi pengaruh kepada cara pergerakan kita di atas titian sirat. Mungkin tuan-tuan perempuan yang sedang menonton orang baik-baik semua, ini semua kalbarq, ini macam kilat, cup, terus sampai saja. Mungkin ada orang lain dia tidak, tapi laju juga. Dia berjalan tapi macam seperti kelajuan angin, sup gitu. Ada yang macam burung, ada yang macam kuda, tentulah. Wa nabiyyukum qa'imun 'ala as-sirati yaqulu rabbi sallim sallim hatta ta'jiza a'malul 'ibadi hatta yaji'a ar-rajulu fala yastati'u sayra illa zahfa. Ketika itu Nabi kamu akan berdiri di atas sirat sambil berdoa, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, sehinggakan para hamba yang paling lemah amalannya datang seseorang, dia tidak boleh melaluinya illa zahfan, kecuali terpaksa merangkak saja. Orang lain berjalan laju sup, ada juga yang jalan merangkak, mau tak merangkak benda tak berapa nampak, halus begitu ya. Qala wa fi hafatai sirati kalalibu mu'allaqatun ma'muratun bi akhzi man umirat bihi fa makhdushun najin wa makdusun fin nari. Di kedua-dua tepi titian itu akan digantung pengait dan juga pencangkuk yang telah diarahkan supaya menarik sesiapa sahaja yang Allah kehendaki. Ada orang yang akan luka terkena pencangkuk tetapi terselamat daripada masuk dalam neraka. Dan ada pula orang, kata Nabi, makdusun finnar, dia
famahdusun najin wa makdusun finnar. Dia dikait, dicangkuk dan terus dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi bergantung kepada kita lah nak lalui lagu mana, nak lalui macam mana. Nak lari laju boleh, macam kilat boleh, macam kuda boleh, semua boleh. Atas kita membuat pilihan dan atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak laju, banyakkan amal ibadat. Nak laju, kuatkan kepercayaan pada Allah. Jangan takut ke makhluk. Tak kira lah kuman ke apa, jangan takut. Takut hanya pada Allah. Allah nombor satu. Iman mesti mau kuat. Amal mesti mau banyak. Amalan ni bekalan kita. Apa tujuan? Bekalan kita esok cangkuk. Sebab Nabi cerita, ada orang nanti dia akan dicangkuk pada kaki, ditarik tapi tak jatuh dalam neraka. Masalahnya kaki dia pula luka. Sebab Nabi dah sebutkan bahawa pencangkuk itu ada duri sa'dan, seolah-olah kata Nabi, ya. Tapi kalau kena cangkuk terluka tak masuk neraka tu pun dah bonus dah. Bonus dah orang level-level kita ni. Nak dapat macam angin tu, Allah izinlah, mudah-mudahan. Tu hadis pertama. Hadis yang kedua, Nabi menyebut al-mu'minu 'alaiha qatarfi wa kalbarqi wa karrihi wa ka'ajawidil khayli warrikabi fanajin musallamun wa najin makhdushun wa makdusun fin nari jahannam hatta yamura akhiruhum yushabu sahban. Orang yang beriman, mereka akan berada di atas titian sirat. Ada yang secepat qatarfi, secepat kerdipan mata. Oh, itu lagi power. Cup, sampai dah. Ada yang kalbarqi, secepat kilat. Ada yang karih, secepat angin. Ada yang waka'ajawidul khail, ada yang secepat kuda yang berlari kencang. Dan ada yang secepat pengembala, kata ada juga level pengembala. Maka ada yang selamat setelah bertatih-tatih, merangkak-rangkak. Dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka. Mereka yang paling terakhir merangkak itu berjalan secara perlahan-perlahan. Yushabu sahban. Perlahan-perlahan, takut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kadang di Malaysia sekarang dah banyak menara-menara tinggi. Dia buatnya anjung tinjau, yang mana kita boleh lalu di kawasan cermin. Kita berdiri di atas tu boleh nampak darat, nampak tanah. Jadi sebenarnya kita jadi takut kerana ilusi itu. Padahal ada cermin, tapi sebab tembus pandang, kita berdiri rasa macam kita jalan atas angin. Jadi macam-macam gelagat orang kita boleh tengok. Orang jenis tak gayat, dia berjalan je. Jalan, ambil gambar apa semua. Tapi kalau orang jenis gayat tak ada lah. Daripada awal pucat dah, hijau muka. Kalau tengok dalam YouTube, ada video-video yang dikongsikan, gelagat orang takut benda orang gayat ni, merangkak ni, takut. Ada yang jalan sambil baring pun ada. Puncanya takut jatuh. Maka itu gambaran di atas titian sirat, macam-macam ragam manusia. Yang KLCC Menara Kuala Lumpur buat, itu bawah tu tanah. Yang ini sirat, bawahnya neraka. Orang akan takut berkali ganda lagi. Itu yang jalan mengiring, jalan merangkak. Tapi kata Nabi, hatta yamuru akhiruhum yushabu sahban. Ada juga orang lepas pada titian sirat, tapi slow lah. Pelan, sahban. Dia pelan je, merangkak pelan sangat. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang ketiga, Nabi menyebut, faminhum man yubaqu bi'amalihi wa minhum yukhardalu thumma yanju. Ada di antara mereka yang binasa disebabkan amalannya, dan ada di antara mereka yang tergelincir tapi kemudian selamat. Ini hadis Bukhari Muslim. Itu hadis ketiga. Hadis yang keempat, wa yudrabu siratu baina zahra jahannama fa akunu ana wa ummati awwala man yujizu wa la yatakallamu yawma idzin illa rusulu wa da'wa rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim. Faminhum al-mu'minu baqiya bi'amalihi wa minhum majaza hatta yunajjah.
dan dibentangkanlah sirat di atas permukaan neraka Jahannam. Maka aku dan umatku menjadi orang yang pertama sekali diberi penghormatan melalui sirat ini. Dan tidak ada yang bercakap-cakap pada ketika itu kecuali para rasul. Dan para rasul ketika itu hanya berdoa, Allahumma sallim, sallim. Ya Allah, selamatkanlah ya Allah. Di antara mereka ada yang tertinggal dengan sebab amalannya, dan ada di antara mereka yang dibalas sampailah dia selamat. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi apa kesimpulan yang kita boleh dapat dari perangkaian hadis-hadis ini? Pertama sekali, saudara tuan-tuan sekalian, melalui riwayat ini kita simpulkan keadaan manusia di atas titian sirat pertama sekali berkenaan amanah dan juga menjaga hubungan silaturahim. Yang mana dua amalan ini akan jadi saksi kepada kita pada hari kiamat. Maka ini nak menunjukkan betapa mustahaknya kita menunaikan amanah, dan yang kedua bagaimana mustahaknya kita menjaga hubungan silaturahim. Barang siapa melalaikan kedua-dua perkara ini, maka mereka akan sangat gementar ketika disaksikan oleh Ar-Rahim dan juga oleh amanah ketika melalui titian sirat itu. Bayangkanlah kita berjalan, umpama kita di sekolah, cikgu disiplin tunggu di pagar. Salah begitulah. Kita pula baru lepas ke abad pagar, keluar pergi minum, makan rumah sewa macam-macam. Balik ujung pagar, cikgu disiplin tunggu. Apa perasaan kita? Tak karuan. Panjat pagar tu jadi tak terror pula dah. Biasa terror sangat masa ala pergi. Tadi terror. Nak balik ke sekolah dah jadi serba tak kena. Tercangkuk pagar habis, koyak baju. Jalan pun tak betul. Dia dah menunggu, rotan duk kat tangan. Apa perasaan? Maka begitulah kita di dunia. Tak jaga dua perkara. Pertama, amanah. Pecah amanah, curi duit, tipu duit, kong kali kong. Macam-macam lah benda tak amanah. Yang kedua, tak jaga hubungan silaturahim. Dua ni akan terpacak dekat dengan titian sirat. Sepanjang kita berjalan, dia mati. Dia mati. Apa perasaan kita? Cuma pada kesempatan ni saya nak membetulkan sedikit salah faham di kalangan masyarakat kita terhadap maksud silaturahim. Dia silaturahim ni, ada orang menyangka kalau dia aktif dalam persatuan alumni sekolah, dia rajin buat reunion dengan bekas pelajar-pelajar satu college, satu sekolah, dia aktif dalam WhatsApp group, tiap-tiap pagi mengucapkan salam subuh, apa khabar, doa baik. Dia baik dengan orang-orang apa semua. Oh, dia telah menjaga silaturahim katanya. Oh, alhamdulillah ustaz, saya memang tiap-tiap minggu jaga silaturahim. Buat apa? Oh, saya setiap hari Ahad kayuh bersikap jembatan Tanjung Lumpur bagai-bagai. Saya suka jaga silaturahim ni dengan bekas kawan-kawan, dengan kawan-kawan di kawasan perumahan. Ini gini. Silaturahim ni bukannya hubungan dengan orang yang tak ada kena-mena kita. Silaturahim ni daripada perkataan silah dan ar-rahim. Itu kata ulama. Apa makna silaturahim? Silah ni menyambung. Rahim ni rahimal mar'ah ay baiti mambati waladah wa wa'ahu minhu. Rahim ti adalah rahim wanita, iaitu tempat di mana janin akan berkembang dan terlindung dalam perut wanita. Bahasa mudahnya, ista'irur rahim lil qarabah li kaunihim kharijina min rahim wahidah. Yang dimaksudkan sebagai rahim adalah untuk kaum kerabat kita, yang mana mereka ni berasal dari satu rahim, rahim tok moyang kita. Jadi yang dimaksudkan menjaga silaturahim adalah menjaga hubungan dengan mak ayah, adik-beradik, mak saudara, pak saudara. Itu silaturahim. Yang tuan-tuan perempuan kayuh bersikap setiap hari Ahad tu silakanlah. Tapi janganlah rumah mak jarang balik, adik-beradik tak bertegur, mak saudara tak pernah ziarah, WhatsApp group saudara mara asyik left 3 kali seminggu. Jangan begitu. Kawan-kawan bagi nak rak jaga, berhabis duit tak apa. Tapi adik-beradik jadi pelik. Ada orang pesen begitu. Jangan. Silaturahim ni wajib dijaga. Kalau kita tak jaga silaturahim, tercokoh dia. Ini bahasa orang faham. Dia duduk menunggu kita depan sirat, tak terjawab dia kita. Ni dia orang rajin kayuh bersikap, rajin bawa motor sampai ke Teluk Batik, rajin sangat buat family day. Nama je family day, buat dengan kawan dia je.
Mana kau punya saudara mara? Baik itu tak boleh. Dia keluarga rahim ini satu nasab, satu darah, daripada sebelah abah ataupun ibu kita. Maknanya kalau ikut jenika ataupun generasi keluarga dalam bahasa Melayu, kita sendiri nak kena jaga. Kalau ke atas, mak, ayah, termasuklah adik-beradik mak dan ayah kita, mak saudara, pak saudara. Tahukah kita bahawa mak saudara kedudukannya sangat tinggi? Bahkan kalau dia buat perbandingan antara mak saudara dengan mak mentua, mana paling kuat sekali hubungan dengan kita? Orang akan jawab mak mentua, sebab kita kahwin anak dia. Dah, al-khalatu bimanzilati ummi. Mak saudara setarah mak kita. Mana batas semayangnya? Mak saudara kita, adik-beradik ayah kita, adik-beradik mak kita. Sebab mak saudara sampai bila-bila tak boleh diganti. Itulah adik-beradik mak bapak kita. Tapi mak mentua itu boleh diganti. Mak mentua boleh tambah baru, koleksi baru boleh. Mak mentua di Johor seorang, mak mentua di Perak seorang, mentera di Indonesia seorang, boleh tambah. Mak saudara tak. Sebab itu diriwayatkan daripada Abi Hurairah, dia pernah dalam satu majlis ilmu, dia beritahu, mana-mana orang yang memutuskan tali silaturahim, sila bangun dan keluar daripada majlis kami. Kalau tak, saya tak mulakan pengajian, kata Abu Hurairah. Orang ni pandang dia, orang ni pandang dia, sudahlah kita mengena-gena agama lah, mana tahu siapanya. Tunggu Abu Hurairah tak mula. Tiba ada satu orang anak muda, dia bangun, dia terus keluar. Orang pun tengok dia pun dah berlalu pergi. Barulah Abu Hurairah sambung pengajian. Lantas orang ni pun, budak muda yang bangun itu ni, dia terus pergi rumah mak saudara dia. Mak saudara dia ni, dia dah tak bercakap beberapa tahun. Kelahi lah. Entah apa hal dengan mak saudara kelahi ni. Sampai-sampai di rumah mak saudara tanya, apa hal datang sini? Mak saudara pun handal juga. Ni apa hal datang ni? Apa masalah datang sini ni? Jawab dia anak muda ni, saya tadi tengah belajar nak cari ilmu. Abu Hurairah beritahu, mana-mana orang yang memutus silaturahim, keluar. Tak ada orang nak mengaku. Saya pun mikir agak kelahi dengan mak saudara ni, salah agak. Saya pun bangun elok dia mengajar pula dah. Nampak sangat saya buat kesalahan ni, datang nak minta maaf. Mak saudara dia kata, kau pergi jumpa balik Abu Hurairah, tanya dia, apa dia cakap begitu? Apa hal yang dia nak cakap begitu tu? Anak saudara dia pergilah semula jumpa Abu Hurairah. Tuan Guru, minta maaf, saya ni ada masalah mak saudara bla bla bla. Jadi dia minta tanya, kenapa ni? Maka kata Abu Hurairah, saya buat begitu sebab saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, la tanzilur rahmatu ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Rahmat tidak akan turun kepada mana-mana kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik itu jangan kelahi, terutama dengan saudara mara kita ini. Tak boleh. Dia rahim kita, mak saudara. Itu atas kita mak ayah, adik-beradik mak ayah kita, mak saudara, pak saudara. Atas lagi datuk ataupun nenek, iaitu bapa kepada mak dan ayah kita. Kemudian atasnya moyang, buyut, cakawari, celawari, dan apa lagi tak boleh nak kira lah. Itu atas-atas itu dah tak ada, meninggal agaknya. Dan kalau ke bawah, wajib kita menjaga kita, anak, cucu, cicit, piuk, piat, cicut, miat, miut, oneng. Itu yang paling bawah tu tak jumpa dah, meninggal dah kita agaknya. Ini tak ramai orang ambil perhatian. Yang disebut jaga kengkawannya siang malam, pagi petang. Itu. Baik itu orang Arab, mereka jaga sangat kerabat ni. Dia walaupun titik temu pada datuk tu, pada datuk yang ketujuh, tapi dia tetap jaga hubungan. Sebab dia kira satu markah. Itu jaga silaturahim. Yang kedua amanah. Yang kedua kata ulama, kecepatan manusia ketika melalui sirat yang begitu halus dan tajam adalah mengikut tingkat kecepatan mereka dalam menyambut dan melaksanakan arahan dan perintah Allah di dunia ini. Jadi kalau Allah Ta'ala perintah buat sesuatu, dia cepat melakukannya, cepatlah juga dia lalu di titian sirat nanti. Kalau terhegeh-hegeh dia melaksanakannya, terhegeh-hegehlah dia di padang mahsyar, di titian sirat nanti.
Yang ketiga, kata ulama dalam menyimpulkan hadis yang kita bacakan tadi, di antara manusia ada yang melalui sirat secepat kelipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat burung, dan ada yang secepat kuda yang berlari kencang. Dia perbezaan speeding antara satu sama lain. Yang keempat, di antara manusia ada yang melaluinya dengan merangkak secara perlahan-lahan, ada yang berjalan dengan menggeserkan punggungnya, mengesot sedikit. Ada pula yang bergantungan, agak tergelincir kulu kiri kanan kiri, terjatuhlah. Jadi kaki mereka dah tergantung dan hampir-hampir jatuh ke dalam neraka. Dah panik sangatlah. Dan ada juga yang terus jatuh tu lah ke dalam neraka. Itu yang keempat. Yang kelima, besi-besi pengait, baik yang bergantungan dengan sirat maupun yang berasal dari dalam neraka, akan menyambar manusia mengikut level iman dan amal ibadat yang mereka lakukan di dunia. Yang keenam, yang pertama sekali akan melalui titian sirat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita umatnya. Yang ketujuh, setiap rasul akan menyaksikan umat masing-masing ketika melintasi sirat, dan mereka akan mendoakan juga umat mereka supaya selamat daripada jatuh ke bawah di api neraka. Baik itu Nabi-Nabi ada 124,000 orang. Kalau satu Nabi ada berbilion umat, lama kita tunggu queue. Mojolah kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberi penghormatan first lalu. Okeylah, tak adalah kena queue lama menunggu. Jadi ini syukur, alhamdulillah. Yang ke-8, ketika melalui sirat, setiap mukmin diberi cahaya sesuai dengan amalannya masing-masing. Perkara ini diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud ketika dia menafsirkan firman Allah, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari itu engkau melihat orang-orang yang beriman, cahaya akan menerangi mereka dari depan dan juga kanan mereka. Surah Al-Hadid ayat yang ke-12. Kata Ibnu Mas'ud, mereka melalui sirat sesuai dengan tingkat amalan mereka. Di antara mereka ada cahayanya seperti gunung, ada cahayanya seperti pokok, ada cahayanya setinggi orang berdiri. Yang paling sedikit cahayanya sebatas menerangi kakinya, sekali nyala, sekali padam. Kesian betul, agak pakai bata mancih, agak api. Jadilah ada ke cahaya, ada juga cahaya. Cuma ada penambahan berkenaan hadis dalam Kitabul Iman, iaitu tentang hal ehwal manusia dan jin ketika melalui titian sirat. Disebutkan ada satu hadis riwayat Imam Muslim, wa yudrabu siratu baina dhahra jahannama fa akunu ana wa ummati awwala man yujizu wa la yatakallamu yawma idzin illa rusulu wa da'wa rusuli yawma idzin Allahumma sallim. Kemudian dibentangkan sirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Aku dan umatku adalah yang pertama menitinya. Tidak ada yang bercakap pada hari itu kecuali para rasul, dan doa para rasul itu adalah, ya Allah, selamatkanlah. Hadis riwayat Muslim. Dan jambatan tersebut dia lebih licin daripada rambut yang nipis. Itu barangkali orang nak mengatakan rambut tu nipis, belah pula 7 bahagian. Dan ada disebutkan, seperti kita nyatakan tadi, lebih tajam daripada pedang, lebih kelam daripada kegelapan malam, hingga manusia yang menyeberangi di atasnya tidak dapat melihat tangannya sendiri. Itu yang orang beriman diuntung, dia ada torchlight, dia ada lampu dia, jadi kita boleh berjalan lah. Orang yang tak ada lampu dah lah benda tu haluh, gelap gelemat, licin dah lagi. Merangkak jawabnya, tengah merangkak kait pula, jatuh pula dalam api. Itu memang mengerikanlah suasana ketika itu. Kata Fudail bin Iyad, sirat ini memiliki panjangnya 15,000 tahun perjalanan. 5,000 tahun mendaki, 5,000 tahun jalan straight mendatar, dan 5,000 tahun menurun perjalanannya. Dan sirat mempunyai 7 lengkungan ataupun 7 corner lah kalau pahaman sekarang. Masing-masing lengkungan sejauh perjalanan 3,000 tahun. Dia bukan corner lipat L tu, dia laluan gitu ya.
Nak kata Jambatan Bangkok tu tidaklah, tapi dia taklah luruh, dia ada yang dia buat kawasan-kawasan. Ini kata Fudail bin Iyad. Dan setiap lengkungan, kata Fudail bin Iyad, dia ada 7 pos kawalan, dan setiap pos kawalan dia akan ada pemeriksaan, dan ada juga macam kita masuk border lah, ada pos pemeriksaan. Pos yang pertama, kata Fudail bin Iyad, adalah ditanya kita tentang iman kita, nombor 1. Yang kedua, semayang. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima, haji dan juga umrah. Yang keenam, wuduk. Yang ketujuh, buat baik kepada mak bapak. Dan yang ke-8, orang yang menjaga tali persaudaraan. Kalau 8 soalan lepas, lancar perjalanan. Kalau sangkut-sangkut, selamat menjaya lah. Dan setiap pos ke pos, kata Fudail bin Iyad, jaraknya perjalanan 3,000 tahun antara satu pos dengan satu pos. Dan setiap pos mempunyai 7 cabang. Setiap cabang bagaikan panah yang tajam di hujungnya. Dan jambatan sirat tersebut, dia akan sekali-sekala dia terombang-ambing seperti perahu yang diterpa ombak atau terpa badai. Dia melambung-lambung. Di atasnya ada pokok berduri, cakar dari besi, pengait dari besi, besi runcing, besi bengkang-bengkok yang akan menyambar manusia daripada sebelah kanan dan kiri jambatan. Dan ketika dilalui, jambatan itu dikepung oleh api neraka, mulai daripada bahagian bawah sampailah bahagian atas jambatan. Jarak antara jambatan sirat dengan neraka sejauh kedalaman 14,000 tahun baru sampai ke neraka di bawah. Tapi ngerinya itu yang menyebabkan orang terseksa. Ini pendapat tambahanlah daripada Fudail bin Iyad. Kemudian bagaimana keadaan manusia ketika melewati sirat berdasarkan riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Ini ada pertambahan sajalah, kita hanya tengok mana-mana perbezaan. Pertama, bagai kilat yang menyambar. Yang kedua, bagai kerdipan mata, sekelip mata. Yang ketiga, bagaikan angin berhembus kencang. Yang keempat, bagaikan burung yang terbang. Yang kelima, bagaikan kuda yang berlari laju. Yang keenam, bagaikan unta berlari. Yang ketujuh, bagaikan orang berlari dengan kuat dan cepat. Ya. Yang ke-8, bagaikan binatang ternak berlari, kambing, lembu gitulah. Yang ke-9, seperti berlari sehari semalam, tak berhenti, maraton 1 hari 24 jam. Ini dah Iron Man dah dekat ni. Yang ke-10, seperti berlari seminggu. Yang ke-11, seperti berlari sebulan. Yang ke-12, berlari setahun. Kemudian yang ke-13, berlari 15,000 tahun. Yang ke-14, berjalan dengan jalan kaki saja, brisk walking. Yang ke-15, berjalan tapi dengan lutut. Yang ke-16, berjalan tapi merangkak. Yang ke-17, kumpulan yang berdiri dan duduk kerana mereka ni cepat dahaga, cepat penat. Dosa-dosa pula dipikul di belakang, macam askar buat operasi tu, ada pikul di belakang. Rasulullah akan berhenti di atas sirat. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang daripada umatnya macam dah tak tentu arah duduk atas sirat, maka baginda akan bangunkan dia, tarik, berdirikan dia kembali. Yang ke-18, ada pula kumpulan yang menarik muka-muka mereka dengan rantai kerana terlalu banyak kesalahan dan dosa semasa di dunia. Bagi yang buruk, mereka akan menyeru, wahai Muhammad. Rasulullah pun berkata, Tuhan selamatkan mereka, selamatkan mereka. Ini jenis orang atas dunia tak reti lalu nak hormat Nabi, apa salah panggil ya Rasulullah. Itulah kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi ni orang baik, tolong sajalah. Yang ke-19, ada orang kata Abu Sa'id Al-Khudri, dia langsung saja pijak saja sirat terus terjun, macam mandi kolam gitu ya. Pijak aja terus terjun. Dan yang ke-20, orang yang tertinggal di atas sirat, mereka tidak diizinkan untuk menyeberang, langsung masuk saja ke dalam neraka, ditarik oleh malaikat Zabaniyah. Maka perbahasan tentang sirat ni ada satu perbahasan yang begitu menarik sekali sebenarnya, untuk kita dapat pemahaman bahawa sirat ini benda yang wujud. Cuma timbul perbahasan, sirat ni titi ataupun jalan, jambatan macam jambatan Tanjung Lumpur ke, macam bypass ke, macam flyover ke, ini orang tak berapa jelas sangat. Ada di kalangan agamawan di negara kita telah membuat kajian
mengenai sirat ini dan berpandangan bahawa sirat itu adalah jalan ataupun laluan manusia menuju ke mahsyar dan bukannya jambatan atau titian yang kita fahamkan seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi makna sirat yang dikatakan itu mengatakan jalan itu kita tidak bersetuju. Sebab sirat ini benda yang real yang mengatakan bahawa benda tu wujud di atas neraka jahanam. Dia bukan satu jalan menuju ke pada mahsyar. Itu kita tidak bersetuju. Tapi kalau dia nak tetap mempertahankan, itu hal dia lah. Cuma kalau ada pandangan Mu'tazilah, macam Mu'tazilah dia menolak sama sekali kewujudan sirat secara hakiki, no such thing katanya sirat ini. Dan pandangan Mu'tazilah ini adalah pandangan yang sangat bertentangan dengan pandangan seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah yang telah mensabitkan wujudnya sirat ini secara hakiki. Jadi kita ringkaskan akidah majoriti ahli sunnah wal jamaah terhadap sirat. Pertama, kita percaya bahawa ada satu jambatan di atas matan ataupun puncak neraka jahanam yang pasti akan dilalui oleh kita dan juga seluruh manusia yang lain. Yang kedua, kedudukannya adalah terletak selepas hisab dan selepas mahkamah Allah Subhanahu wa taala, yakni selepas mahsyar. Bukannya sebelum mahsyar seperti mana pandangan yang dilontarkan oleh sesetengah agamawan. Yang ketiga, selepas diadili, maka orang kafir dan orang berdosa ketika pijak saja sirat terus jatuh saja dalam neraka. Yang keempat, kemudian mereka akan dibawa ke peringkat neraka yang layak mengikut kesalahan mereka. Ini kerana neraka ada beberapa tingkat. Dan peringkat yang paling dahsyat adalah neraka yang paling bawah sekali. Dan yang kelima, selepas sirat, manusia akan ada jambatan menuju pula ke syurga. Jadi di situlah orang yang beriman akan dikisaskan berdasarkan kesalahan sesama manusia, dia akan cek baliklah. Jadi kalau orang bincangkan jalan atau penjambatan, kalimat sirat itu kebetulan dalam bahasa Latin yang menjadi strata, yang kita sebut strata itu. Sekarang disebut street, sirat, jalan lah, jalan. Jadi disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Hasan Habannakah Al-Madiani dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Islamiyah wa Ususiha, dia kata sirat ni satu jalan di atas matan ataupun puncak neraka jahanam yang akan dilalui oleh manusia. Begitu juga dinukilkan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, sesungguhnya para salaf telah ijma' mensabitkan sirat, iaitu satu jambatan di atas matan ataupun puncak jahanam yang akan dilalui oleh manusia keseluruhannya. Orang-orang mukmin akan selamat menurut hal keadaan mereka, dan yang selain mereka akan jatuh di dalamnya. Dan ini adalah ta'rif majoriti ulama ahli sunnah wal jamaah. InsyaAllah pada kesempatan minggu hadapan kita akan sambung sikit lagi berkenaan dengan sirat ini, kerana ada beberapa perkara yang boleh kita bahaskan. Masa tidak mengizinkan, saya kira sekadar itu sembang-sembang pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Kita dapat bertemulah mudah-mudahan di lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, mari kita menadahkan tangan berdoa. Moga pertemuan kita ini diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis samai fa anzilhu, wa in kana fil ardi fa akhrijhu, wa in kana mu'siran fa yassirhu, wa in kana haraman fa tahhirhu, wa in kana ba'idan fa qarribhu. Bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, berkat keindahanmu, berkat kekuatanmu, berkat kekuasaanmu. Limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.